Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton dan juga para pelajar sekalian, kita teruskan pembelajaran kita untuk siri modul latihan SPM. Dan dalam siri kali ini kita akan membincangkan beberapa soalan berkaitan dengan fungsi kuadratik. Okey untuk soalan yang pertama, salah satu punca persamaan kuadratik AX kuasa 2 tolak 7X sama dengan 3 ialah negatif 1/3. Cari nilai A dan seterusnya cari punca yang satu lagi. Amir boleh jawab soalan ni? Cikgu, kalau dia kata negatif 1/3 itu adalah punca kepada persamaan ini, cikgu. Maknanya, cikgu, kita boleh gantikan X ini dengan negatif 1/3 kan, cikgu kan? Betul betul. Okey, Amir tunjukkanlah. Jadi, cikgu, maknanya kat sini kita kena gantikan X dengan negatif 1/3. Kemudian, cikgu, kita ringkaskanlah. Daripada sini kita terus boleh dapat nilai A tu. Inilah, cikgu, jawapan dia A. Betul, cikgu Betul. Okey, bagus Baik, seterusnya dia kata cari punca yang satu lagi. Macam mana nak buat? Yang ini kita selesaikanlah, cikgu, persamaan kuadratik ni. Lagipun nilai A kita dah dapat dah. Okey, tunjukkanlah Baik, cikgu. Di sini, cikgu, kita ambil persamaan kuadratik ini. Kita gantikan nilai A yang kita dapat ni. Kemudian, cikgu, kita tulis dalam bentuk am persamaan kuadratik dan kita selesaikan. Di sini, cikgu, kita boleh faktorkan. Jadi, maka daripada sini, cikgu, kita dapat dua nilai X lah, cikgu, iaitu negatif 1/3 dan 3/2. Jadi, maknanya, cikgu, di sini, nilai punca yang satu lagi tu ialah 3/2 lah, cikgu. Okey, bagus. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, untuk soalan yang kedua diberi persamaan kuadratik X kuasa 2 tambah 2KX sama dengan 3H tolak 1 mempunyai dua punca nyata dan berbeza. Tunjukkan bahawa K kuasa 2 tambah 3H lebih besar daripada 1. Macam mana cara nak selesaikan dia Di sini, cikgu, persamaan kuadratik ini dikaitkan dengan jenis punca, cikgu, iaitu dua punca nyata dan berbeza. Jika dikaitkan dengan jenis punca ni, cikgu, penyelesaian dia mestilah kita menggunakan pembeza layan, cikgu, iaitu B kuasa 2 tolak 4AC tu. Okey, bagus. Okey, Amir tunjukkan terus Okey, cikgu, sebagai langkah pertama untuk menyelesaikan soalan ini, persamaan kuadratik itu, cikgu, kita mesti tulis ke dalam bentuk am persamaan kuadratik terlebih dahulu. Caranya ialah, cikgu, kita bawa semua sebutan ini ke sebelah kiri dan biarkan disama dengan kosong. Daripada sini, cikgu, kita akan dapat tentukan nilai A, B dan C. Jadi, cikgu, langkah seterusnya kita akan gunakan pembeza layan B kuasa 2 tolak 4AC dan kita ambil lebih besar daripada kosong. Kenapa kena ambil lebih besar daripada kosong ni Sebabnya, cikgu, di sini dinyatakan bahawa dia mempunyai dua punca nyata dan berbeza. Okey, bagus. Teruskan. Kemudian, cikgu, kita masukkan ataupun kita gantikan nilai A, B dan C ke dalam pembeza layan ni. Di sini kita tahu bahawa A dia ialah 1, B ialah 2K dan C ialah 1 tolak 3H. Maka kita gantikanlah, cikgu. Okey, lepas tu, cikgu, kita ringkaskan dan akhirnya, cikgu, kita tulislah seperti mana yang dia minta kita tunjukkan tu. Dan akhirnya kita dapatlah K kuasa 2 tambah 3H lebih besar daripada 1, maka terbuktilah seperti mana yang diminta untuk kita tunjukkan. Betul juga Okey, bagus. Bijak Amir Okey, kita teruskan. Okey, soalan yang ketiga. Persamaan kuadratik K tolak 4X sama dengan X kuasa 2 tolak X tambah 1 dengan keadaan K ialah pemalar mempunyai punca alfa dan beta. Diberi alfa tambah 1 dan beta tambah 1 adalah punca-punca bagi satu lagi persamaan kuadratik 2x kuasa 2 tolak hx tambah 4 sama dengan kosong dengan keadaan h ialah pemalar. Cari nilai k dan nilai h. Macam mana nak buatnya ni? Yang ni mencabar sikit, cikgu. Cikgu tunjukkan, cikgu, boleh Boleh. Okey. Baik, untuk soalan ini dia memerlukan berkaitan dengan rumus HTP dan HDP ni.
Di mana HTP ialah hasil tambah punca sama dengan negatif B per A dan hasil darab punca sama dengan C per A. Okey, ini adalah contoh soalan yang melibatkan HTP dan HDP. Baik, kita ambil persamaan kuadratik yang pertama ni. Okey, ambil ingat di sini ya, dalam apa jua soalan yang berkaitan dengan persamaan kuadratik, dia mesti mulakan dengan bentuk am. Itu boleh katakan mesti wajib. Okey, kita susun dahulu persamaan kuadratik ini ke dalam bentuk am. Dengan menulis bentuk am ini, kita akan dapat tentukan A, B dan C-nya. Selagi tak bentuk am, maka tak dapatlah A, B, C tu. Okey, maka daripada sini kita gunakan HTP sama dengan negatif B per A, maka kita boleh tulis sebagai alpha tambah beta sama dengan negatif 3. Dia sebenarnya negatif 3 per 1 kan. Jadi negatif 3 lah sini. Ni kenapa alpha tambah beta? Sebab alpha dan beta adalah punca-punca bagi persamaan kuadratik ini. Alpha tambah beta maknanya hasil tambah punca ya. Baik, kalau hasil darab punca, maka alpha darab beta lah akan sama dengan C per A. Pada C kat sini, C ialah 1 tolak K. Jadi 1 tolak K per 1. Jadi nampaknya kita dapat maklumat awal di situ berkenaan dengan alpha tambah beta dan alpha darab beta. Okey, kemudian kita ambil persamaan kuadratik yang kedua. Dan persamaan kuadratik ini telah pun ditulis dalam bentuk am. Maka kita tak perlu ubah dah. Baik, di sini kita gunakan HTP, HDP lagi. Kita gunakan HTP dahulu. Hasil tambah punca ya. Oleh kerana puncanya adalah alpha tambah 1 dan beta tambah 1. Maka hasil tambah punca dia. Macam ni lah. Akan sama dengan negatif B per A. Nampak? Jadi B dia ialah negatif H. A dia ialah 2. Okey, kemudian sini kita ringkaskan. Bila kita ringkaskan, akhirnya kita boleh tulis alpha tambah beta sama dengan H per 2 tolak 2. Okey, kita labelkan sebagai persamaan 1. Okey, seterusnya kita gunakan HDP. Okey, hasil darab punca. Ini adalah hasil darab punca sama dengan C per A. C dia adalah 4 dan A dia adalah 2. Kita ringkaskan ya. Okey, ringkaskan. Akhirnya kita boleh tulis seperti ini dan kita labelkan sebagai persamaan 2. Okey, kemudian langkah seterusnya daripada persamaan 1 ini tadi. Okey, alpha tambah beta kita tahu dia sama dengan negatif 3. Maka kita gantikan alpha tambah beta itu dengan negatif 3. Maka sama dengan H per 2 tolak 2 ya. Okey. Maka daripada sini ringkaskan ya. Ringkaskan untuk dapatkan nilai H dan akhirnya kita dapat nilai H sama dengan negatif 2. Okey, kemudian langkah seterusnya okey, daripada persamaan 2 pula. Daripada persamaan 2 ni kita dah tahu dah nilai alpha darab beta dan alpha tambah beta daripada sini. Maka kita gantikan alpha beta ialah 1 tolak K. Okey, kemudian alpha tambah beta ialah H per 2 tolak 2 dan sama dengan 1 di sini. Dan nilai H telah pun kita ketahui. Kita gantikanlah nilai H itu. Dan akhirnya kita ringkaskan sampailah kita dapat nilai K iaitu negatif 3. Itulah langkah-langkah dia. Macam mana okey? Oh, panjang cikgu Alah biasalah soalan admaths memang macam ni kan, betul tak? Betul je, betul. Baik, kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, seterusnya soalan nombor 4 persamaan kuadratik 9kx tolak x kuasa 2 sama dengan 80 mempunyai punca alfa dan beta yang mengikut nisbah 4:5. Cari nilai-nilai k. Macam mana Amir nak cuba? Cikgu tunjukkan cikgu Ish, kamu ni asyik cikgu je tunjuk Okey tak apa. Tengok Baik, di sini maklumat yang diberikan bahawa nisbah antara punca alfa dan beta ni ialah 4:5. Okey. Dan kita tuliskan nisbah ini ke dalam bentuk pecahan dulu dan dari sini kita dapat tulis yang alfa sama dengan 4/5 beta. Okey. Kita tandakan dia sebagai persamaan 1. Okey.
Seterusnya kita ambil persamaan kuadratik ini. Seperti mana yang cikgu katakan tadi. Boleh kata semua persamaan kuadratik mesti dimulakan dengan bentuk am. Oleh itu kita tulis terlebih dahulu persamaan kuadratik ini ke dalam bentuk am ya. Okey, seterusnya kita akan gunakan HTP sama dengan negatif B per A. Okey, daripada sini kita dapat tulis alfa tambah beta sama dengan negatif B. B dia lah negatif 9K per A. A dia lah 1 ya. Okey, mari kita ringkaskan dan kita labelkan sebagai persamaan yang kedua. Okey. Baik, seterusnya mari kita gantikan persamaan yang pertama ini kan ke dalam persamaan yang kedua. Maksudnya alfa ni kita gantikan dengan 4/5 beta. Nanti kita akan tulis macam ni lah. Dan kita ringkaskan di sini ya. Akhirnya kita dapat tuliskan beta sama dengan 5K. Kemudian kita labelkan sebagai persamaan 3. Baik, seterusnya kita gunakan HDP sama dengan C per A. Okey, jadi HDP maknanya hasil darab punca, maka alfa darab beta sama dengan C per A. C dia 80, A dia 1 jadi sama dengan 80 di sini. Okey, kita labelkan sebagai persamaan yang keempat kemudian kita gantikan persamaan 1 ni ke dalam persamaan 4. Maknanya alfa ni kita gantikan dengan 4/5 beta maka kita dapat tulis seperti inilah. Maka daripada sini kita boleh selesaikan dan akhirnya kita dapat dua nilai beta iaitu 10 dan negatif 10. Tapi soalan bukan nak cari nilai beta. Soalan kata cari nilai-nilai K. Oleh itu beta ni kita gantikan dengan 5K. Jadi 5K sama dengan 10 dan juga negatif 10. Maka akhir sekali kita dapat nilai K lah 2 ataupun negatif 2. Itulah dia dua nilai K yang kita perolehi. Macam mana? Okey, boleh? Boleh juga boleh. Yalah, dah tengok cikgu tunjuk ni boleh lah. Betul juga betul. Amir, lepas ni Amir cuba buat sendiri Jangan tengok jawapan ni. Amir try dulu. Kemudian Amir tengok balik jawapan Amir tu. Bandingkan dengan apa yang cikgu tunjuk. Okey juga, baik juga. Okey, kita teruskan ke soalan seterusnya. Okey, untuk soalan yang kelima Faridah membeli sebuah kereta baharu dengan harga RM112,000 Malaysia pada tahun 2021. Harga keretanya menyusut dengan kadar tetap P% setahun. Nilai harga kereta tersebut H selepas N tahun adalah mengikut rumus H sama dengan A kurungan 1 tolak P% kuasa N dengan keadaan A ialah harga beli. Jika keretanya bernilai RM98,100 Malaysia selepas 2 tahun, cari nilai P. Macam mana Amir nak selesaikan? Soalan macam ni Amir tak suka ni ke? Tak boleh macam tu sebab nanti soalan SBM macam ni lah. Oh, ya Kak Johor. Tak apa Amir jangan risaulah, jangan takut selagi Amir tak cuba, selagi itulah Amir tak tahu nanti Baik, Amir cuba selesaikan, cikgu beri panduan Okey. Dia macam ni kita fahamkan dulu masalah ni. Masalah ni berkaitan dengan apa? Masalah ni berkaitan dengan susut nilai harga kereta. Dia macam ni maksudnya. Kalau Amir beli kereta contohnya harga RM50,000 katakan. Amir beli pada hari ini. Kemudian minggu depan Amir nak jual kereta tu. Bila Amir jual minggu depan, okey, Amir tak akan dapat dengan harga RM50,000 tu. Harga kereta Amir akan kurang daripada harga tu. Maknanya akan berlaku susut nilai. Faham tak? Itu yang dipanggil susut nilai. Boleh faham? Okey tu okey. Baik, cara untuk mengira susut nilai ni diberikan oleh rumus ni. Nampak? Jadi A itulah ada harga beli, dia kata. Kemudian N ini adalah bilangan tahun. Nampak tak? Itulah maksud dia. Boleh? Oh, okey juga okey. Okey, baik. Sekarang ni dinyatakan di sini bahawa jika keretanya bernilai RM98,100 selepas 2 tahun. Okey, jadi sekarang kan Amir abaikan dulu RM98,100 ni. Amir gunakan formula ni dalam menentukan harga kereta itu selepas 2 tahun. Macam mana Amir nak kira?
Harga kereta tu selepas 2 tahun cikgu, maknanya N ini kita kena ganti dengan 2 lah cikgu. Ya, betul-betul. Okey, kemudian cikgu, A ni lah harga beli dia, iaitu 112,000 ni. Okey. Jadi maknanya harga selepas 2 tahun tu? Harga dia 112,000 kurungan 1 tolak P per 100 kuasa 2 lah cikgu. Yes, boleh pun itulah dia harga kereta selepas 2 tahun. Jadi kan dia dah nyatakan di sini harga keretanya adalah 98,100. Maka dengan itu bolehlah kita tulis seperti ini. Betul tak? Oh, macam tu cikgu tak susah sangat lah cikgu Iyalah bila dah tahu dah tak susah lah. Okey, sekarang ni Amir teruskan. Di sini cikgu, Amir nak permudahkan dulu cikgu. Jadi Amir nak bawa 112,000 ni ke sebelah kanan. Amir nak ringkaskan dulu, nanti dapat tulis seperti ini. Kemudian cikgu, di sini kan kuadratik kita kembangkan lah. Bila kita kembangkan cikgu, kita dapat tulislah seperti ini. Kemudian cikgu, macam mana cikgu nak buat seterusnya? Cikgu tunjuklah cikgu. Okey, tak apa sini cikgu tunjukkan baik, untuk kita meneruskan penyelesaian ni seeloknya kita ringkaskan dululah ya. Okey, kita ringkaskan dulu supaya jadi macam ini. Baik, sekarang ni apa yang cikgu nak pandukan di sini, bila Amir jumpa situasi seperti ini ya, kita kena buang pecahan-pecahan ni. Sebabnya bila kita beroperasi dengan pecahan seperti ini, dia akan jadi sukar jadi maknanya kita kena buang dulu. Jadi macam mana cara dia? Okey, kat sini kan kita darabkan dengan 10,000. Semua sekali darab 10,000 untuk hilangkan 10,000 di bawah ni. Okey, nanti darabkan dengan 10,000 semua, maka dapat seperti inilah. Okey. Kemudian di sini masih ada pecahan lagi iaitu per 14 kan? Maka kita buang 14 ni. Macam mana cara nak buang 14 ni Kita darabkan semua dengan 14. Maka dapatlah nanti kita tulis seperti ini. Nampaknya sini dah tak melibatkan pecahan dah kan? Jadi bila tak melibatkan pecahan, maka operasi pengiraan kita akan jadi lebih mudah. Baik, ini kan persamaan kuadratik. Bila nak menyelesaikan persamaan kuadratik untuk dapatkan nilai P tu, kita ada rumus penyelesaian persamaan kuadratik. Maka kita gunakanlah rumus tu. Ingat lagi kan rumus ni kan? Ingat cikgu, ingat. Okey, jadi gantikan nilai A, B dan C ke dalam rumus ini dan kita ringkaskan. Maka ringkaskan kita dapat dua nilai P di sini, iaitu 193.59 dan 6.41. Jadi nilai 193.59 ini adalah satu nilai yang tidak munasabah lah dalam konteks masalah ni. Jadi maka nilai P yang kita akan ambil yang ini, 6.41. Oleh itu nilai P ialah 6.41. Itulah jawapan dia. Boleh Boleh juga boleh. Soalan yang keenam Okey, yang pertama, ungkapkan fungsi kuadratik f(x) sama dengan 2 kurungan x tambah 5/4 kuasa 2 tolak 9/8 dalam bentuk pintasan f(x) sama dengan a kurungan x tolak p kurungan x tolak q dengan keadaan a, p dan q adalah pemalar dan p lebih besar daripada q. Seterusnya, nyatakan nilai-nilai a, p dan q. Soalan yang kedua, lakarkan graf fungsi kuadratik tersebut. Macam mana? Amir boleh selesaikan? Amir cuba cikgu. Soalan ni Amir favourite. Uish, bagus tu Okey, cuba Okey cikgu, di sini diberikan fungsi kuadratik f(x) sama dengan 2 kurungan x tambah 5/4 kuasa 2 tolak 9/8. Sebelum tu cikgu nak tanya. Fungsi kuadratik yang ditulis dalam bentuk seperti ni dipanggil bentuk apa ni Ini bentuk vertex cikgu. Okey, bagus. Okey, teruskan Seterusnya cikgu, kita perlu kembangkan yang ni lah cikgu. Bila kita kembangkan cikgu, dia akan jadi seperti ni. Dan kita ringkaskan cikgu, akhirnya kita boleh tulis seperti ni cikgu. Ini bentuk apa Yang ni bentuk arm cikgu, kita panggil. Okey, bagus. Teruskan. Seterusnya cikgu, kita faktorkan. Okey, kemudian cikgu, daripada sini kita keluarkan 2 ni cikgu. Kita faktorkan 2 ni, maka di sini nanti 1 ni akan jadi 1/2 lah cikgu. Jadi kita akan tulis seperti ini. Inilah cikgu bentuk pintasan. Tapi kenapa Amir fakturkan 2 keluar ni?
Yalah cikgu, sebab dalam bentuk pintasan dalam kurungan ni, kalau cikgu tengok X ni kan, dia tidak ada perkali di depan ni ataupun perkali dia satu kan. Macam tu lah cikgu. Itu sebab kita kena keluarkan 2 ni. Okey, bagus-bagus. Jadi inilah Meh jawapan dia. Inilah cikgu, inilah dia bentuk pintasan. Okey, kalau macam tu Meh, nyatakanlah nilai A, P dan Q seperti yang dia minta tu. Jadi daripada sini cikgu, nilai A-nya ialah 2, nilai P-nya ialah negatif 1/2 dan nilai Q ialah negatif 2. Inilah cikgu jawapan dia. Okey, bagus. Baik, soalan B Meh, Amir boleh buat tak? Okey, seterusnya cikgu, untuk melakarkan graf ini, kita akan tentukan cikgu bentuk graf dulu. Bentuk grafnya cikgu merujuk kepada nilai A. Nilai A di sini cikgu 2. Jadi 2 ialah positif. Bila positif maka graf dia akan melengkung berbentuk U tu lah. Kemudian cikgu, untuk menentukan kedudukan graf ini, kita tengok koordinat titik minimum dia cikgu. Jadi nak tentukan koordinat titik minimum tu cikgu, kita boleh dapat dari bentuk vertex ni. Di mana cikgu, di sini memberitahu kita bahawa koordinat titik minimum itu ialah negatif 5/4, negatif 9/8. Kita dapat daripada bentuk vertex ni. Jadi kan cikgu, kedudukan yang munasabah bagi koordinat itu ya cikgu, berada di sini lah. Iaitu negatif 5/4, negatif 9/8 ni. Okey Meh, okey. Seterusnya cikgu, kita lakarkanlah graf tu. Graf ni akan melengkung seperti ni. Bagus Meh, bagus. Habis Meh dah selesai dah ni? Belum lagi cikgu. Sebab di sini kita perlu juga tunjukkan pintasan paksi X dan paksi Y. Di sini cikgu, pintasan paksi X-nya ialah negatif 2 dan juga negatif 1/2. Jadi cara kita dapat cikgu daripada bentuk pintasan ni. Jadi kita ambil sama dengan kosong sebab pintasan X, Y kosong kan. Jadi kita ambil ni, fungsi ni kita samakan dengan kosong. Maka dapatlah X sama dengan negatif 2 dan juga negatif 1/2. Macam tu lah cikgu. Kemudian cikgu, akhir sekali cikgu, kita tentukan pintasan paksi Y. Pintasan paksi Y ni cikgu, kita ambil daripada bentuk arm ni. Cara paling mudah, kita gantikan X dengan kosong, maka dapatlah 2 kat sini. Maka pintasannya adalah 2. Jadi itulah cikgu, lengkaplah cikgu jawapan dia. Okey, bagus. Soalan macam ni Amir terror lah pula Yang macam ni favourite Amir cikgu, soalan ni. Okey, bagus. Okey Meh, kita teruskan ke soalan yang seterusnya. Okey Meh, soalan yang ke-7 ya. Fungsi kuadratik f(x) sama dengan x kuasa 2 tolak 4kx tambah 5k kuasa 2 tambah 1 mempunyai nilai minimum r kuasa 2 tambah 2k dengan keadaan r dan k adalah pemalar. Dengan menggunakan kaedah penyempurnaan kuasa 2, tunjukkan bahawa r sama dengan k tolak 1. Macam mana Meh dengan soalan ni? Amir boleh jawab tak? Yang ni cikgu tunjukkan cikgu. Amir belum mahir lagi cikgu. Okey, tak apa. Baik, di sini Meh, ini adalah fungsi kuadratik. Baik, dan fungsi kuadratik ini dikaitkan dengan apa tau? Dikaitkan dengan nilai minimum. Nampak tak? Maknanya berkait dengan f(x) minimum. Kalau dikaitkan dengan minimum dan maksimum okey, fungsi kuadratik itu mesti kita tulis ke dalam bentuk vertex. Amir tahu bentuk vertex? Tahu cikgu. Okey, bagus Baik, sekarang kita kena tukar fungsi kuadratik ini dalam bentuk arm ya. Kita mesti tukar ke dalam bentuk vertex. Macam mana nak tukar ke bentuk vertex? Kita kena gunakan penyempurnaan kuasa 2. Baik, untuk menjalankan penyempurnaan kuasa 2, pastikan nilai A iaitu perkali kepada x kuasa 2 ini 1. Jika sekiranya dah pun 1, kita boleh teruskan. Jika bukan 1, maka kita kena jadikan 1 dahulu. Baru kita mulakan penyempurnaan kuasa 2. Okey, dalam konteks ini A telah pun 1, maka kita boleh teruskan dengan langkah yang pertama. Okey, dalam penyempurnaan kuasa 2 ni, langkah pertamanya ialah selepas sebutan X ni, okey, kita letakkan satu kurungan kuasa 2, kemudian tolakkan dengan satu kurungan kuasa 2 dan disambung dengan tambah 5k kuasa 2 tambah 1 tu. Baik, dalam kurungan ini nak letak apa? Dalam kurungan ini kita akan letak perkali X bahagi 2.
Perkali X ialah negatif 4K kan, bahagi 2. Itu sebab dapat negatif 2K ni. Okey, dalam kurungan yang kedua ni juga kita letakkan yang sama, iaitu perkali X bahagi 2. Okey, langkah yang seterusnya. Okey, 3 sebutan yang pertama depan ni, okey, kita letakkan dalam satu kurungan yang lebih besar di sini. Kurungan ni kita letakkan kuasa 2. Jadi macam mana kita nak tulis dalam kurungan ni? Kita letakkan X dan kemudian kita ambil nilai yang dalam kurungan ni, tolak 2K ni kan. Negatif 2K ni letakkan dalam kurungan ni. Jadi tolak 2K. Maka X tolak 2K kuasa 2 ya. Okey, itu untuk 3 sebutan yang pertama ni. Kemudian seterusnya ini operasi tolak, maka kita tulis tolak di sini. Okey, ambil jangan salah faham sini Jangan negatif darab negatif positif. Bukan sebab sini adanya kuasa 2, maka tak boleh darab sini. Okey, di sini kuasa 2 kan, jadi negatif 2 ni kuasa 2 jadi 4. Jadi positif 4. Okey, jadi K kuasa 2 sini K kuasa 2 lah. Kemudian tambah 5 K kuasa 2 tambah 1. Okey, jadi seterusnya kita ringkaskan lagi di sini. Negatif 4 K kuasa 2 tambah 5 K kuasa 2 ni ringkaskan jadi K kuasa 2 tambah 1 di sini. Okey. Jadi sekarang ni fungsi kuadratik kita telah pun kita tulis dalam bentuk vertex. Dari bentuk arm tadi, sekarang bentuk vertex. Kenapa kita perlukan bentuk vertex? Sebab kita nak kaitkan dengan nilai minimum. Okey. Jadi sebagai tips ni macam ni Ini adalah bentuk vertex. Okey, A kurungan X tolak P kuasa 2 tambah Q. Dan nilai Q itu adalah nilai minimum. Begitu juga kalau dikaitkan dengan maksimum, nilai Q itu juga merupakan nilai F maksimum. Jadi dalam konteks ini kalau kita tengok nilai minimum dia yang mana? Nilai minimum dia ialah K kuasa 2 tambah 1. Boleh Okey, kemudian kita kaitkan dengan nilai minimum yang diberikan di sini, iaitu R kuasa 2 tambah 2K. Oleh itu, R kuasa 2 tambah 2K ni akan sama dengan K kuasa 2 tambah 1. Dan kita ringkaskan. Ringkaskan lagi. Akhirnya kita boleh tulis seperti ini. Dan akhir sekali kita boleh tunjukkan seperti mana yang dikehendaki itu, iaitu R sama dengan K tolak 1. Maka di sini terbuktilah bahawa R sama dengan K tolak 1 seperti yang diminta untuk kita tunjukkan. Macam mana boleh Mai? Okey juga boleh ke? Okey, kita teruskan ke soalan yang seterusnya. Okey untuk soalan yang ke-8 Rajah menunjukkan sebuah pasu berbentuk parabola yang diwakili oleh persamaan Y sama dengan A kurungan X tolak 4 kuasa 2. Okey, nampaknya di sini diberikan dalam gambar rajah ni ketinggian pasu ni ialah 50 cm dan kelebarannya ialah 9 cm. Okey, soalan yang pertama buktikan A sama dengan 2 dan soalan yang kedua, sebatang kayu digunakan untuk menongkat pokok yang baru ditanam dengan keadaan ketinggian satu hujungnya 56 cm di atas titik tengah pasu tersebut dicondongkan pada kecerunan negatif 8. Kemudian cari ketinggian hujung yang satu lagi yang berada di dinding bahagian dalam pasu tersebut. Macam mana Amir nak try? Tak apalah cikgu, cikgu terangkan cikgu. Baik, dari sini kalau kita melihat masalah ni pasu ini sebagai pasu macam ni memang susah untuk kita menyelesaikan masalah ini Jadi sekarang ni kita kena gunakan pengetahuan matematik yang disesuaikan dengan konteks masalah ni. Jadi sini pasu ini kan kita terjemahkan pasu ini ke dalam bentuk graf kita lukiskan graf seperti ini. Ini adalah graf kuadratik Okey. Baik, maklumat yang diberikan di sini yang tengok kelebaran pasu ini adalah 9 cm. Okey, di sini 9 dan ketinggian dia adalah 50. Jadi dengan itu kita boleh nyatakan bahawa koordinat di sini ni ialah 9, 50. Nampak tak? Okey, dengan menggunakan maklumat ni kita ambil persamaan kuadratik ni, kita boleh gantikan nilai X dan nilai Y ini, iaitu nilai X kita ganti dengan 9 dan nilai Y kita gantikan dengan 50
Okey. Maka kita ringkaskan di sini, meh. Akhirnya kita dapat buktikan yang nilai A itu sama dengan 2. Boleh, meh? Oh, boleh juga boleh. Okey, meh. Seterusnya untuk soalan B, sebatang kayu digunakan untuk menongkat pokok yang baru ditanam dengan keadaan ketinggian satu hujungnya 56 cm di atas titik tengah pasu tersebut. Dicondongkan pada kecerunan negatif 8. Okey, meh, untuk memahami situasi ini, kita terjemahkan juga pasu ini ke dalam bentuk graf. Tapi, meh, graf ini kita lukiskan seperti ini. Iaitu kita letakkan paksi Y ini sebagai paksi simetri dia. Dan kita boleh andaikanlah paksi Y ini sebagai pokok yang ditanam tu lah. Ya. Okey. Kemudian bila dinyatakan bahawa sebatang kayu digunakan untuk menongkat pokok ini. Okey, pada ketinggian di hujungnya ialah 56. Okey, kemudian kecondongannya ialah negatif 8. Jadi dapatlah kita nyatakan seperti ini, meh. Jadi ini adalah kayu yang berkenaan, ya. Di mana ketinggiannya satu hujung ni ialah 56. Jadi kita tandakan 56. Dan hujung yang satu lagi itu ada di sini. Dan dia berada di dinding dalam pasu ni. Nampak tak? Jadi soalannya kat sini lah, cari ketinggian hujung yang satu lagi, maksudnya hujung ni, yang berada di dinding bahagian dalam pasu tersebut. Jadi maknanya ketinggian hujung ni lah, dari paras bawah ni. Berapa ketinggian dia? Itulah matlamat dia. Okey, jadi macam mana kita nak buat? Baik, kita tahu bahawa lengkungan kuadratik ini persamaannya Y sama dengan 2 kurungan X tolak 4 kuasa 2. Dan kayu ini merupakan suatu garis lurus. Dengan maklumat yang diberikan ini, maka kita boleh tuliskan persamaan garis lurus ini sebagai Y sama dengan negatif 8X tambah 56. Ya, jadi Y sama dengan MX tambah C. Okey, maka di sini, bila kita nak tentukan ketinggian hujung ini, kita akan tahu ketinggiannya apabila kita ketahui koordinat titik persilangan antara garis lurus ni dengan lengkungan kuadratik ni. Nampak tak? Yang kat sini. Okey, bagaimana cara untuk kita dapatkan koordinat titik persilangan ini? Caranya ialah kita selesaikan persamaan serentak kedua-dua persamaan ini. Jadi bila kita selesaikan persamaan serentak, kita dapat tulis seperti ini. Okey, terbentuklah satu persamaan kuadratik dalam sebutan X kat sini. Okey, di sini kita teruskan penyelesaian persamaan kuadratik ini. Kita tulis ke dalam bentuk arm. Okey, dan akhirnya kita selesaikan. Di sini kita boleh faktorkan. Maka di sini kita dapat dua nilai X, iaitu negatif 2 dan juga 6. Jadi kita ambil nilai X sama dengan 6. Itu adalah kedudukan ataupun nilai X yang lebih munasabah dalam konteks situasi ini. Okey, kalau X sama dengan 6, maka nilai Y-nya ialah kita gantikan dalam persamaan garis lurus ini untuk dapatkan nilai Y. Dan kita dapati nilai Y ialah 8. Okey, dalam konteks graf ini, maka X sama dengan 6 yang ini. Kemudian Y sama dengan 8 adalah nilai Y di sini. Okey, oleh itu menjawab soalan ini iaitu ketinggian hujung kayu ini yang berada di dinding bahagian dalam pasu ini, ketinggiannya ialah 8 cm. Betul lah, jawapan dia. Macam boleh? Okey je, okey. Bila cikgu dah terangkan ni, senanglah faham cikgu. Bila nak buat sendiri tu yang tak faham tu. Okeylah, nanti Amir dah biasa dah dengan soalan-soalan penyelesaian masalah ni. Amir boleh jawablah soalan-soalan penyelesaian masalah macam ni. Baik cikgu. Okey, kita teruskan. Okey, seterusnya untuk soalan yang ke-9, cari julat nilai-nilai X yang memenuhi kedua-dua ketaksamaan berikut. Yang pertama, X kurungan X tolak 1 lebih besar sama dengan 6. Dan ketaksamaan kedua ialah X tambah 3 kurang daripada 7 dan lebih daripada negatif 2. Macam mana? Amir boleh buat, Soalan makin susah lah cikgu. Amir tak berapa mahir lagi. Cikgu tunjukkan lah cikgu. Okey, boleh, tapi ingat, nanti Amir buat balik tau, Baik cikgu. Okey, kita mulakan di sini macam ni, Kita dapatkan dulu julat bagi nilai-nilai X bagi setiap ketaksamaan tu.
Okey, jadi kita ambil ketaksamaan yang pertama, ini adalah ketaksamaan kuadratik. Kita tulis ketaksamaan kuadratik ini ke dalam bentuk am. Kemudian kita nak selesaikan ketaksamaan kuadratik ni, bagaimana cara dia? Kita akan gunakan graf ni. Dan kemudian kita akan lorikkan sama ada di sebelah atas ataupun di sebelah bawah ya. Jadi sebelum tu kita dapatkan dulu nilai pintasan paksi X ni. Jadi di sini graf ini akan memintas pada negatif 2 dan juga 3. Okey, sekarang kita nak lorikkan. Kenapa kita lorikkan di sebelah atas di sini? Sama ada sebelah atas ataupun sebelah bawah, dia merujuk kepada tanda ketaksamaan di sini. Kalau dia lebih besar daripada kosong, maknanya dia sebelah atas. Kalau sebelah atas, maka kita lorikkan di sebelah kiri dan kanan seperti ini. Kalau dia kurang daripada kosong, maka lorikkan dia akan berada di tengah-tengah sini. Boleh kan? Jadi ambil tengok baliklah nota yang kita belajar dulu. Okey, seterusnya daripada sini dapatlah kita tuliskan julat nilai X bagi ketaksamaan kuadratik ini. Ada dua, iaitu yang pertama X kurang daripada negatif 2 dan satu lagi X lebih besar daripada 3. Dan kedua-duanya termasuk sama dengan ni. Okey. Baik, seterusnya kita dapatkan julat nilai X bagi ketaksamaan yang kedua pula. Ketaksamaan yang kedua ini bukan ketaksamaan kuadratik. Ini adalah ketaksamaan linear. Jadi di sini kan kita kena pecahkan kepada dua bahagian. Yang pertama ialah negatif 2 kurang daripada X tambah 3. Kemudian nanti yang kedua ialah X tambah 3 kurang daripada 7. Baik, kita settlekan dulu yang ini. Maka daripada sini kita dapat julat nilai X ialah lebih besar daripada negatif 5. Okey, seterusnya X tambah 3 ni kurang daripada 7. Okey, dan di sini X kurang daripada 4. Maka kita boleh gabungkan kedua-dua julat ini. Kita boleh tulis seperti ini, iaitu X kurang daripada 4 lebih daripada negatif 5. Baik, langkah seterusnya kita nak kena gabungkan dua julat nilai X ini. Okey, untuk ketaksamaan yang di atas dan juga ketaksamaan di bawah ni kita kena gabungkan. Macam mana cara kita nak gabungkan? Kita lukiskan paksi X. Kemudian kita tengok di sini nilai-nilai sempadan bagi X, iaitu sini ada negatif 2, di sini ada 3, di sini ada negatif 5 dan juga di sini ada 4. Jadi kita susunkan nilai-nilai ini secara mengikut turutan. Jadi kita susunkan di sini negatif 5, okey, negatif 2, 3 dan juga 4 di atas paksi X ini. Okey, kemudian kita tentukan julatnya bagi setiap julat ini. Okey, yang pertama X kurang daripada negatif 2. Maka inilah kawasan dia, kurang sama dengan negatif 2. Mat tengok di sini. Cikgu letakkan satu bulat dan bulatan ini kita penuhkan, bulatan penuh. Okey, sebab apa penuh? Dia sebab termasuk negatif 2 tu. Okey, di sini pula X lebih besar daripada 3. Cikgu tandakan seperti ini dan juga menggunakan bulatan penuh di sini. Kerana apa? Sebab bila termasuk sama dengan tu kita letakkan sini bulatan penuh. Baik, yang kedua pula julat ini nampak X antara negatif 5 hingga 4. Jadi negatif 5 hingga 4 iaitu daripada sini negatif 5 hingga 4 dan kita gunakan bulatan kosong. Nampak? Tu beza dia. Kalau bulatan ni bulatan kosong, maknanya tak termasuk negatif 5, tak termasuk 4. Itulah maksud dia. Boleh setakat tu? Boleh juga, boleh. Okey, jadi sekarang ni apa yang nak kita lihat ialah antara julat yang di atas dan di bawah ni dia bertindih di mana? Nak tengok yang tu. Bertindih di mana? Dia bertindih pada dua tempat, iaitu yang pertama dia bertindih di sini antara negatif 5 dan juga negatif 2. Satu lagi dia bertindih di sini, iaitu antara 3 hingga 4. Okey, jadi kalau nilai X itu terletak antara negatif 5 hingga negatif 2, maka cara kita tulis seperti inilah. Iaitu X kurang sama dengan 2. Sebab ada sama dengan ni sebab dia sini termasuk ya. Okey, kemudian ni lebih besar daripada negatif 5, dia tak termasuk sama dengan. Okey, maka inilah julatnya. Kemudian untuk yang kedua ni, dia terletak antara 3 hingga 4, maka kita tulis seperti ini. X kurang daripada 4, tidak termasuk ya, sebab sini bulatan kosong ya. Di sini termasuk 3 sebab ini bulatan penuh. Maka ini adalah jawapan kita, iaitu
julat nilai-nilai X yang memenuhi kedua-dua ketaksamaan ini. Macam mana, Meh? Boleh? Oh, baru Amir faham itu. Amir tak pernah cuba soalan macam ni. Tapi untuk menyelesaikan ketaksamaan kuadratik ni, Amir tahu kan? Yang ni Amir tahu cikgu. Tapi bila nak gabungkan kedua-dua ni, Amir tak tahu ni. Okey. Jadi lepas ni Amir tahu dah lah. Okey, kita teruskan ke soalan seterusnya. Okey, Mas, seterusnya untuk soalan yang ke-10. Tunjukkan bahawa garis lurus Y sama dengan 2X tolak 1 menyentuh graf lengkung Fx sama dengan 3X kuasa 2 tolak 4X tambah Q pada suatu titik untuk Q sama dengan 2. Okey, Mas? Cikgu tak nak tanya Amir lah. Sebab cikgu tahu Amir mesti tak kerti jawabnya. Cikgu macam perli Amir je. Kenapa, Meh? Amir nak jawab ke? Tak payahlah cikgu. Amir memang Amir tak tahu pun. Okey, Amir tengok ya. Baik, soalan ini dia nak kaitkan dengan apa? Sebelum tu kita buat dululah lakaran ataupun gambaran supaya mudah untuk kita faham. Ini adalah lengkungan kuadratik. Okey, 3X kuasa 2 tolak 4X tambah Q. Okey, dan ini merupakan suatu garis lurus yang menyentuh lengkungan ini iaitu Y sama dengan 2X tolak 1. Okey, apa yang dikemukakan dalam soalan ini, dia mengaitkan dengan konsep ini sebenarnya. Iaitu Amir tengok di sini kan dia menyentuh lengkungan kan. Kalau Amir perhatikan di sini, dalam konteks mana yang serupa di sini? Yang inilah cikgu, yang tengah-tengah ni. Betul Jadi nampaknya di sini strategi penyelesaian di sini dia terkait dengan pembeza layan B kuasa 2 tolak 4 AC sama dengan kosong. Nampak tak? Sebab dia menyentuh satu titik saja kat sini. Okey. Kalau dia bersilang pada 2, kita akan gunakan pembeza layan lebih besar daripada kosong. Kalau dia tidak bersilang langsung, kita akan guna pembeza layan kurang daripada kosong. Itulah dia mengaitkan dengan pembeza layan ni. Boleh, Meh? Boleh ke boleh? Okey, jadi maknanya di sini penyelesaian kita nanti akan menggunakan B kuasa 2 tolak 4 AC sama dengan kosong. Jadi sehubungan dengan itu, Meh, untuk menentukan nilai A, B dan C-nya, maka kita kena terbitkan persamaan kuadratik. Jadi macam mana kita nak terbitkan? Maka kita ambil dua fungsi ini, kita gabungkan sekali. Di sini, Meh, Fx itu dengan Y ni perkara yang sama. Jadi maknanya Fx ni, Meh, kita gantikan dengan 2X tolak 1. Maka kita dapat tulis persamaan kuadratik seperti ini. Baik, untuk menentukan A, B dan C, persamaan kuadratik ini mesti ditulis dalam bentuk am. Dalam bentuk am seperti ini. Maka di sini kita gunakan pembeza layan B kuasa 2 tolak 4 AC sama dengan kosong dan gantikan A, B dan C-nya dengan nilai yang berkenaan. Okey, kemudian kita ringkaskan, Meh. Ringkaskan dan akhirnya kita dapat buktikan bahawa nilai Q itu adalah sama dengan 2. Macam itulah, Meh. Boleh? Okey je, okey. Tapi macam tu lah cikgu, lepas cikgu tunjuk barulah Amir boleh faham. Bila tengok soalan ni, Amir nak mulakan tu Amir tak reti. Tak apa, Meh. Janganlah buat muka risau macam tu. Nanti bila Amir dah banyak buat soalan, nanti Amir boleh jawab. Jangan risau. Itulah sebab cikgu kata buat latihan banyak-banyak. Selalu buat latihan, belajar secara konsisten. Okey cikgu, Amir buat cikgu. Okey, Meh. Itu sajalah perbincangan kita untuk siri video kali ini. Dan kita jumpa lagi dalam siri modul latihan yang seterusnya selepas ini.